أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على إمام المتقين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Start sini dia. Dan setengah daripada segala dalil yang membatalkan perkataan Mu'tazilah. Firman Allah Ta'ala, "Walau sya'a rabbuka la'amana man fil ard kulluhum jami'a." Artinya, dan jika menghendaki Tuhan engkau, akan beriman mereka yang di atas muka bumi sekalian, nescaya beriman oleh mereka yang di atas muka bumi sekalian, mereka itu berhimpun atas iman. Kita masih lagi duduk bicara masalah qada dan qadar, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Perbezaan yang nyata, perbezaan yang ketara lah orang kata, yang nampak jelas bezanya di antara Mu'tazilah dengan kita ahli sunnah ni, ialah Mu'tazilah dia menolak campur tangan Allah dalam menentukan qada dan qadar. Artinya kalau orang tu tidak beriman, orang tu beriman kah ataupun dia pilih kufur, itu pilihan mutlak di tangan manusia. Tuhan tak campur tangan sikit abuk. Faham situ tak? Dan kita ahli sunnah ni nak beriman kah, beri hidayah kah ataupun nak menyesatkan orang itu adalah di bawah kuasa Allah. Sebab tu dalam ayat lain dia kata, yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah boleh beri hidayah kepada orang yang dia nak, dan dia boleh menyesatkan orang yang dia nak. Apa makna situ? Yahdi, makna dia Allah memberi hidayah. Man yasha, sesiapa yang dia kehendaki. Nampak tak? Mana duduk tangan itu? Tu. Wa yudillu man yasha, dan dia boleh menyesat orang yang dia nak. Sebab tu kita ni berasa bersyukur ni, sebab Tuhan beri kita ni hidayah. Itu ayat tadi. Tuan pengarang kitab ni pula, dia bawa dalil selagi nak menunjukkan bahawa kuasa tu duduk tangan Allah. Qada dan qadar tu tangan dia. Walaupun ikhtiar dia beri kepada manusia. Dalilnya, pengarang kitab ni, dia bawa mari satu dalil atau nas yang menunjukkan tak betulnya, makna membatalkan, tak betulnya faham Mu'tazilah, yang Mu'tazilah kata, kalau orang tu nak beriman ataupun dia nak kufur, Allah tidak campur tangan langsung. Secara mutlak 100% duduk tangan orang tu. Faham situ tak? Kita kata duduk tangan Tuhan. Dia buat mari dalil ni, ayat ni, iaitu walau sya'a rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum jami'a. Sebelum kita baca terjemuh dia, cuba kita terjemuh secara kalimah demi kalimah. Walau, dan sekiranya, sya'a, dikehendaki, rabbuka, oleh Tuhan engkau. Apa dia makna tu? Kalulah sekiranya Tuhanmu tu nak. Ni ayat ni dia tuju kepada Nabi kita, Nabi Muhammad lah. Tuhan sendiri firman, "Hei Muhammad, sekiranya Tuhanmu nak apa? La'amana, akan berimannya." Siapa dia beriman? Man fil ard, orang yang di atas muka bumi ini, kulluhum, semua sekali, jami'a,
jamiah pun semua sekali juga. Maknanya kalau Tuhan ni nak, nescaya berimehlah semua manusia hak duduk atas muka bumi. Nampak tak? Ni dalil menunjukkan duduk tangan Tuhan. Jadi kalau kita baca terjemuh dia tu, dia terjemuh secara klasik sikit. Faham tu ayat tadi dah? Ayat tadi sebut, kalau Tuhan nak, dia boleh buat semua manusia ni, daripada utara sampai selatan, daripada timur sampai ke barat, tak ada orang kafir seorang habuk duduk di Amerika, duduk di Rusia, duduk di benua India, di seluruh dunia ni, tak ada seorang pun jadi kafir. Semua beriman belaka. Boleh ke tak boleh kalau Tuhan buat? Jawab dia boleh. Tuhan kata, kalau aku nak, hei Muhammad, kalau Tuhan mu nak, nescaya la amana, la depan itu nescaya berimanlah semua manusia seluruhnya, semua sekali atas fil ard, di atas muka bumi ini. Faham tak? Jadi kalau kita baca terjemuh dia, artinya, dan jika menghendaki Tuhan engkau akan beriman mereka yang di atas muka bumi sekalian, nescaya beriman oleh mereka yang di atas muka bumi sekalian, mereka itu berhimpun atas iman, tak ada kafir seorang habuk. Faham tak ni? Ini nak royak kita nak sipu molek akidah kita. Beriman kau kufur, walaupun Tuhan akan bubuh natijahnya salah atas kepala kita. Faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa dia nak beriman, berimanlah. Siapa dia nak kupulah, Tuhan kata, ikut mu. Tapi aku ambil kesalahan. Kalau mu beriman, aku terima mu duduk di bawah nikmat aku hari pembalasan nanti. Tapi kalau mu kufur, sedialah kamu akan menerima azab. Faham tak? Situ dia. So, dia nak mari dalil nombor 2 pula. Dan firman Allah ni, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Wa ma tasha'una, dan tidaklah kamu kehendaki, artinya dan tiada menghendaki kamu, illa an yasha Allah. Makna sini dia tafsirnya, tiada menghendaki kamu akan taat pada satu ketika daripada segala ketika, melainkan pada ketika menghendaki Allah Ta'ala akan dia. Ni, kita semayang, kita puasa, lelah ni pun kita duduk atas masjid, cuba nak cari pahala, nak jadi orang soleh, maka kita buatlah amal soleh. Tapi sebenarnya, walaupun kita kandak, kalau Tuhan tak kandak, dia jadi tak boleh mari. Nampak tak? Sebab dia kata, wa ma tasya'u, tiada menghendaki kamu. Sebenarnya hakikatnya, maknanya tiada kehendaki, kalau nak kandak satu benda tak jadi, illa an yasha Allah, melainkan Tuhan kandak. Sebab tu kita bersyukur sama. Sebab ya Allah, mu telah redha kepada aku, mu telah bagi dengan kehendak-mu, menyebabkan bila aku nak beriman, bila aku nak buat amal soleh, boleh buat. Kalau arak aku saja, kehendak aku saja, kalau tidak dikehendaki olehmu, maka tidak akan jadi. Di sini selisihnya dengan Mu'tazilah. Jadi kita ni setiap kali perbincangan, dia sebut Mu'tazilah. Dia secara umum. Gapo dia Mu'tazilah tu makna golongan orang tergelici daripada paham yang betul. Jadi kalau kita baca kitab akidah, banyak benar kita akan jumpa Mu'tazilah. Jadi tolong ambil, orang panggil tolong besa dengan perkataan ini. Walaupun kita tidak baca kitab, biar kita ni tidak berasa pelik. Gapo dia lama kan ngaji lama dah. Orang kata Mu'tazilah, gapo dia Mu'tazilah. Ni nak royak sekali lagi dah. Mu'tazilah dari segi maknanya orang yang tergelincir, gelecohri. Boleh faham tak? Gelecohri daripada landasan agama, dari segi akidah. Faham tak? Sebut molek dia Mu'tazilah.
Biasa dengar dah habis tak perkataan Mu'tazilah ni. Ingat, kalau orang tanya gapo Mu'tazilah, puak-puak hok gleceri. Ya dah? Kita ahli sunnah wal jamaah kita. Tapi tiba-tiba dalam waktu kita kata kita ni ahli sunnah wal jamaah. Tapi dari segi akidah kita faham lagu tu. Faham hok lagu mana? Suka mana? Kalau lagu tu kan, dia tidak kira gini, soalan dia ni, kita ngaku, kena ulang soalan ni supaya orang tino dengar dia. Soalan dia ni, kita ngaku ahli sunnah wal jamaah. Tapi dalam banyak-banyak hal kita gelecuh. Hak lagu ni dia panggil perasaan seorang. Kita je perasaan ahli sunnah wal jamaah. Pakat ngaku ahli sunnah wal jamaah. Dia ahli sunnah wal jamaah ni bukan kita yang menentu, Tuhan yang menentu. Baik, kita nak tahu mari mana kita ni duduk atas landasan ahli sunnah wal jamaah. Tidak duduk atas orang je gleceri tadi, Mu'tazilah tadi kan. Hak tu kata kita kena tengok panduan hak Nabi ajar. Nak tahu gleceri tak gleceri, kita kena ukur kita serupa dekat dengan Nabi. Nah, nampak tak? Walaupun dia marah kalau kita kata Mu'tazilah. Kalau ambil dari segi istilah, walaupun secara khusus dia bincang dari segi qada ni, beberapa hal kan, Mu'tazilah. Tapi kalau secara istilahnya, orang panggil Mu'tazilah juga kalau gleceri tak serupa dengan Nabi. Nampak tak? Kita duduk tepuk dada. Akulah puak-puak ahli sunnah wal jamaah. Siap bubuh nama rengkah nak suruh mudah sebut Aswaja dia bubuh nama. Dah. Boleh. Perasaan seorang. Lepas tu bila dia bubuh nama dia Aswaja, dia kutip kata orang lain tu tidak ahli sunnah belaka. Sesak habis orang lain. Jadi ukuran sesak dia tidak ukur dengan Nabi, dia ukur dengan dia. Ni orang kita pelik lah ni. Dia bubuh nama dia, aku dah ahli sunnah wal jamaah. Orang yang tak serupa dengan aku, maka orang ni terkeluar. Amu nak buat satu contoh. Adakah ustaz dulu, ada orang tanya, apa hukum mandi sapa? Ustaz, dia pun syarah lah. Mandi sapa ni dia kata ulama, ada dia kata ulama-ulama yang mengatakan bulan sapa adalah bulan bala. Ni amu nak tiru dia jawab. Dia kata bulan sapa bulan bala. Maka ulama-ulama kita minta supaya maknanya bulan bala, segala bulan dalam setahun tu, segala bala ya dalam setahun tu digi peripun duduk di bulan sapa. Maka sunatlah bagi kitanya kita mandi dengan niat kita nak tolak bala. Dia kata ulama buat sisi tu. Sedangkan hak dia ajar tu telah difatwakan oleh Jakim bahawa mandi sapa tu khurafat. Nampak tak? Tapi amun nak royak ujung perkataan dia kata semua ulama-ulama ahli sunnah menerima amalan mandi sapa kecuali ditolak oleh puak-puak Wahabi. Tengok dia kecek. Padahalnya hak tolak tu betulnya sebab Jakim kata mandi sapa tu ialah khurafat. Faham kamu royak ni? Dia kata kita puak-puak ahli sunnah wal jamaah semuanya terima amalan mandi sapa kecuali puak-puak Wahabi saja ia tolak amalan mandi sapa. Tidak balik kata. Dia kata dia ahli sunnah padahal amalan mandi sapa tergeleceri orang panggilnya. Orang yang terima amalan mandi sapa ialah orang yang geleceri. Kalau nak kata Mu'tazilah pun boleh juga. Kalau dari segi istilah kau mana? Jadi nak royak ahli sunnah wal jamaah ni jangan kita bubuh nama kita sendiri. Dulu lagi kita ambil nama gelaran ahli sunnah wal jamaah tu kita tepek kita. Tak boleh dah orang lain. Orang lain tak boleh pakar ahli sunnah wal jamaah. Puk aku je pakar. Hak lain tidak. Hak ni goni, hak ni dia boleh lebar. Tak betul belaka. Betul tak betul. Itulah kata ukurannya dia tidak ambil ukuran Nabi, dia ambil ukuran dia. Macam mandi sapa tadi. Dia kata orang tak mandi sapa ni orang bukan ahli sunnah wal jamaah.
Padahalnya yakin kata hok terima mandi siapa ni lah khurafat sesat. Ni nak panjang sikit. Bila gini? Bila Nabi kita sebut, dia bawa juga hadis ni. Nabi kata sataftarikul ummati ila salasatin wa sib'ina firqatan kulluhum finnar illa wahidah. Sataftarikul ummati ila salasatin wa sab'ina firqatan. Gitu. Akan berpecah umat aku ni kepada 73 golongan, 73 puak. Nabi kata kulluhum finnar, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali segolongan. Puak kita lah golongan itu, dia kata. Dia ambil dia selalu. Jadi bila Nabi kata puak umat aku akhir zaman ni akan pecah 73 puak, semua masuk neraka kecuali so. Jadi sahabat tanya, hak so tu hak mana Rasulullah? Pasal kita bimbang takut masuk dalam 72 tu tak? Maka Nabi jawab, ma ana alai wa ashabi, iaitu orang yang serupa dengan aku, serupa dengan sahabat aku. Situ ukuran dia, bukan ukuran kita. Ni kita buat ni amalan aku gini-gini, ngatik lagu ni, berzikir lagu ni. Hak ni lah ahli sunnah wal jamaah. Orang tolak hak ni bukan ahli sunnah. Oh, dia pula buat jadual. Dia jadual ni, senara ni kan, Nabi buat SOP lah kalau gila ni. Nak jadi ahli sunnah wal jamaah ni, dia ada SOP. Faham ke tak apa SOP? Kan kita duduk main COVID baru ni SOP. Peraturan-peraturan. Nak boleh jadi ke ahli sunnah wal jamaah, dia ada. Lagu ni. Apa dia? Serupa dengan Nabi, serupa dengan sahabat. Ia peliknya bila kita ajak, mari kita cek amalan kita biar serupa dengan Nabi. Kita cek amalan kita biar serupa dengan sahabat. Tak boleh tu. Hak tu bukan ahli sunnah tu, dia kata. Dia pula buat lagu tu. Tidak pelik kan? Baik. Panjang gitu tu pasal nak royak gapo Mu'tazilah. Jadi dah khusus yang kita bincang ni, hak gelincir dari segi akidah ni, Mu'tazilah dia kata kita nak beriman, kita ni jadi orang ni terima hidayah kau, jadi sesat ni, kita sendiri, ikhtiar kita 100%, tak ada campur tangan Tuhan. Sedangkan pengarang kita ni, dia buat mari dalil dia, ni dalil ayat Quran ni, wa ma tasha'una illa an yasha Allah. Maknanya tiada menghendaki kamu. Maknanya kamu ni kalau nak taat pada satu ketika, daripada segala ketika, kita nak pilih taat, artinya kita nak buat benda baik hari ni, nak mari semayang di masjid, mari nak duduk di masjid, berkuliah di masjid, maka walaupun kandak kita nak, ia jadi juga malam ni kerana dikehendaki oleh Allah. Allah dah tetap dah, Allah kehendak kita ni jadi duduk sini sejak azali lagi. Pada pukul 8 suku pada hari ni kita berada di atas masjid ni. Faham tu dah? Mu'tazilah dia tolak. Tuhan tak cara dah. Tuhan buat kita kat, bui kederak, bui fikiran, kamu jalan sendirilah. Tuhan nanti hukum, dia kata. Faham tak? Itulah beza antara ahli sunnah dengan Mu'tazilah. Baik. Kemudian firman Allah. Allah berfirman lagi. Dia buat mari banyak dalil-dalil nak menunjukkan bahawa semuanya adalah mengikut kehendak Allah. Tidak berlaku sesuatu benda melainkan dengan kehendak Allah. Man yasha'illah yudlilhu wa man yasha' yaj'alhu ala siratim mustaqim. Artinya, barang siapa menghendaki Allah Ta'ala akan menyesatkan, nescaya menjadikan ia akan kesesatan padanya. Apa makna seandainya? Kalau kok bahasa mudah kitanya, kalau Tuhan nak suruh orang tu jadi sesat, maka Tuhan boleh buat orang tu jadi sesat. Ikhtiar kok mana pun dia akan jadi sesat juga.
Dan barang siapa menghendaki ia akan menjadikannya atas agama Islam, kalau Tuhan nak suruh orang tu jadi duduk atas iman molek, atas agama molek, nescaya menjadikan ia akan dia atas jalan yang lurus. Dia akan tahu orang tu duduk atas jalan yang betul, iaitu agama Islam. Faham tak tu rasanya bahasa mudah dah tu tak? Kalau kita nak tanya siapa lagi tu, biar dulu. Kita terasa macam tidak adil lah lagu tu. Kalau lagu tu tak usah hukum lah kita. Muka Tuhan belakang tak? Berasa nak tanya lagu tu. Dia akan bicara depan ni. Kita bicara banyak dah. Ada benda yang kita faham-faham, tak faham pula. Faham-faham, tak faham. Lepas tu kita duduk seadanya lah. Ada benda yang kita tak boleh fikir, biarlah tak sedar fikir lagi. Ada dah sebenarnya orang fikir ni, dia duduk main, dia panggil koda yang tergatur, koda memang dia hai ni cerita ni. Orang kapal kita mati dah. Tak ada aku nak buat. Kata apa tak selesai tu. Tak jumpa jawapan dia. Panah dia. Tunggu tahu nak terjun lagu buruk. Mati dah kata. Kalau meroyak apa kenal nama dia. Dia duduk mikir ni. Mikir saat ni dia berasa nak duduk alik Mu'tazilah baru berasa adil. Betul tak? Betul tak? Sedap alik dia tu. Tapi dah Tuhan buat mari hujah lagu tu. Dari ayat Quran. Kita nak kata guna. Pak kita teruk-teruk tak faham. Tak faham tu dia naik masuk dapur duk mikir tak faham. Dia tanya orang tanya tu Tok Lebah kata Tok Lebah ni syarah tak puas hati lah gua hari-hari lama kan dia duk mikir kan. Turun tangan nak terjun telaga. Ini berlaku kat orang kita tu. Baik. Dan bermula perkataan pengarang rahimahullahu ta'ala dan bersangatan dan menilik pada demikian itu menyampaikan kepada tiada ditolong. Apa makna? Kita duduk tilik, duduk mikir bersangatan, mikir juga nak sesaguano nak faham qada ni, maka Tuhan tidak akan tolong untuk jumpa cari jawapan. Katanya pengarang. Dia faham lagu tu. Faham ni tak boleh, kita sendiri akan berasa sipu, tak boleh nak jawab. Dia kata tebang duk mikir pun dia kata tidak akan ditolong, tak jumpa jawapan dia. Tuhan tak sibuk hijab. Buat sudah. Pasal apa? Mungkin kita boleh faham bila seksa. Bila dia kata di akhirat nanti kita boleh tengok Tuhan. Teka tu mungkin otak kita, fikiran kita Tuhan bubuh otak lain. Komputer otak kita nak fikir tak siapa. Bapa Tuhan nak suruh biar siapa kita tak boleh fikir. Jadi hendak dia lagu tu. Aku tak si jumpa jawab apa yang ni sebuti. Okay. Baik, dan tangga bagi tiada mendapat dan anak tangga bagi melampaui. Kita duk mikir tu supaya kita naik atas tangga yang siapa-siapanya tangga melampaui. Tak jumpa. Artinya bahawasanya bersangatan pada menuntut qada. Apa dia maknanya? Bersungguh-sungguh, bersangatan. Menuntut tu makna kita nak tahu. Ngaji bab qada. Dan menuntut dalam pada berkata-kata padanya. Sebab yang menyampaikan ia kepada tiada mendapat pertolongan daripada Allah Ta'ala. Tak jumpa cari dah. Dan sebab ia menyampaikan kepada tiada mendapat rahmat Allah Ta'ala. Jadi kita siapa pekat? Al-imanu bihi wajibun. Wal kaifu majhulun. Wasu'alu anhu bid'atun. Hak tu muka lain. Hak Imam Malik kata bila tanya Allah istiwa. Allah ni dia sebut dia bersemayam di atas arsy. Pas lagu mana nak mikir tak boleh. Kena pakarlah buah Imam Malik. Imam Malik ni maknanya pengasas mazhab Maliki. Amun nak ulang ajak kali dia sebut apa? Al-istiwa maklum. Perkataan istiwa itu semua orang tahu maknanya bersemayam. Wal kaifu majhulun.
Macam mana cara Tuhan bersemayam sebab dia bukan makhluk? Majhulun. Tak tahu, mu tak usah fikir, tak jumpa dia kata. Wal imanu bihi wajibun. Beriman, percaya, terima tu wajib. Was-su'alu anhu bid'atun. Bertanya tentangnya, duk tanya banyak sangat tanya, nak suruh biar tubik jawapan, itu perkara bid'ah. Jadi lebih kurang lagu ni juga. Mana Tuhan buat lagu ni kita tak apa tak. Akhir-akhir sekali al-imanu bihi wajibun. Beriman kepadanya ini wajib. Kan? Wajib beriman. Tebing tanya banyak pun Tok Syekh ni kata dah tak jumpa. Naik anak tangga dia kata tak jumpa. Naik saja. Siapa datang tak tahu nak ke mana. Kan? Baik. Dan sebab yang menyampaikan. Apa ni? Ni. Nak ada buat tanda menilik pada qadar. Tadilah. Apa tadi? Dan sebab yang menyampaikan kepada melampaui sakat. Artinya melampaui akan yang diharuskan kepada yang dilarang. Ni. Ada dah tara tu sakat tu dilarang. Kita nak suruh, nak melampaui. Benda haruh. Nak jadi haruh guana sebab dia sakat tu je haruh dia. Melampaui akan yang diharuh. Makna melampaui akan diharuh, hak harus kat ni je. Kita melampaui haruh, jumpa haruh yang lalu. Baik. Habis itu dah. Lafaz zari'ah dan lafaz silm, sejahtera, dan lafaz darajah, ketiga-tiganya berhimpun maknanya demikian lagi lafaz al-khazlan dan lafaz al-hirman dan lafaz at-tughyan. Dia lebih kurang nak serupa berlakon makna dia. Tetapi khizlan lawan bagi menolong. Dan hirman lawan bagi mendapat maksud. Maknanya benda-benda yang haram berlakon ni. Tak siapa. Dia diharam. Maknanya diharamkan. Diharam ni maknanya ada batas dia. Dan turian ni melampaui batas juga. Lawan bagi lurus dan betul. Situ dah. Dia dioyak dari segi istilah saja tu. Dan bermula perkataannya. Perkataan pengarang ni dah. Perkataan tadi. Maka perkataan dia kata, maka takut sekalian, takut daripada demikian itu menilik dan berfikir. Ini nasihat dia. Hei pelajar-pelajar semua yang baca kitab aku ni, dia kata. Maka takutlah mu, takut gapo? Takut menilik. Puati gapo? Nak cari jawapan benda hak tak jumpa cari. Dan berfikir. Duk fikir juga nak cari jawapan. Jawab dia supaya cerita hamba royak tadi lah. Panah terpecah baju. Turun tanah gisi tu gisi ni berasa nak terjun dari telaga. Tengok air. Panah. Dia nak cari jawapan. Ingat lagi dia bicara bak qadar. Okay. Dan percakapan hati. Mikirlah percakapan hati pemikir. Artinya menakutkan oleh musannif rahimahullah. Menakut ni makna dia menakutkan kita. Bukan dia sendiri takut. Menakutkan oleh musannif pengarang kitab ni. Dia cuba menakut-nakutkan kita. Tak siwi apa? Daripada menilik pada qadar dan memikirkan kepada qadar. Dua perkara ni. Ni hamba garis. Menilik pada qadar, memikir akan qadar. Jadi kita terima situlah gapo makna qadar, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada qada yang boleh diubah dan ada qadar yang tak boleh ubah. Sebab qada ni macam ketetapan sementara Tuhan buat. Tapi sebab hadis Nabi sebut la yuraddul qada illa bid-du'a. Tidak akan berubah qada itu melainkan dengan doa. Kita faham gitu.
Sebab tu dia nak suruh kita berdoa. Kalau dia Tuhan nak turun hujan, apa kita Tuhan kata kemarau, apa kita pergi sembahyang istisqa minta hujan. Cuba mikir tu. Apa disunatkan minta hujan? Nabi kalau kita baca baru ni tak dalam Bulughul Maram dalam bab solat-solat sunat ni. Sembahyang sunat istisqa, sembahyang minta hujan. Dalam riwayat tersebut bila sudah Nabi menadah tangan apa semua, kemudian awan pun jadi gelap, turun hujan tu, kat muka lama dah tak hujan, maka burung lagi mari, hok ni ambil beldi, hok ni ambil besin, pakak kita dah, sehingga dalam riwayat tersebut Nabi suka. Diriwayatkan orang tak tengok lagi Nabi tu suka deras seperti tu. Nabi nak suka ke dia gelagak orang supaya itik boleh air. Dah lama tak mari hujan, tiba-tiba lepas sembahyang solat istisqa tu jadi dengan segera Tuhan waktu turun. Tu Nabi tengah tadah doa tu mari selalu dah. Awan berkumpul, hitam gelap turun hujan. Turun ada air dah, banyak-banyak. Ni ambil berdi, ni ambil gapo, pakak kita ada air. Jadi mu kehili, aku kehili, Nabi duk tengok tu kah, suka Nabi kelih kau gelagak orang. Jadi kalaulah benda tu Tuhan dah tetap dah nak turun hujan, sembahyang wak gapo istisqa. Kenapa dah? Tapi tak dipikir tak? Nak kata Nabi sendiri buat. Nabi tak faham ke? Tak sedar minta doa lah. Kau mana Nabi? Jadi kita ni, apa yang Tuhan perintah kita buat. Tuhan kata kalau kemarau lama, disunatkan mu sembahyang minta hujan. Bila mu ada ajak berkepik got, ada terkepik got tu got tak lewat, sembahyang ajak berdoa. Nampak dah? Ikhtiar tu kita buat. Dan mengikut akan percakapan hati pada qada itu. Nak make itu tu hati. Hati kita duduk gedi ni. Kena ingat kata kadang-kadang dia ada gangguan iblis. Iblis duduk jet. Tak jumpa tu jawapan, tak cuma cari lagi. Tak jadi ni ada. Okey. Jadi kita ngaji lagu ni kita boleh faham lah. Belah ni kita ni. Kalau kita tak ngaji kita tak tahu. Ini masalah akidah ni. Kita nak sipu dalam hati biar kita faham lagu tu qada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak berhenti mana ni, nak masuk Isya dah ni dah. 31 kami. Nak cari wakah mana. Kemudian menyebut oleh musannif akan sebab bagi dilarang memikirkan qada dan menilik dan mengikut waswah hati. Betul sini. Nanti dah back semula dah. Ya. Dan menilik dan mengikut ni. Makna dia nak ni pengarang ni dia nak royak sebab apa ya dia tak boleh memikir dan menilik ni. Waswah hati padanya. Maka berkata ia kerana bahawasanya Allah Ta'ala menyembunyikan ia akan pengetahuan qada daripada sekalian makhluk. Ni dia anak koci kita jumpa. Gapo yang kita fikir tak jumpa cari jawapan. Dan gapo dia larang kita duduk mikir ni sebab Nabi kata idza dzukiral qadru fa amsiku. Kalau orang ajak berbincang mengenai dengan qada ni, dengan lebih qada ni, mutahan dirimu. Sebabnya dia katanya pengarang kita ni sebab Allah susuk daripada kita pengetahuan segala makhluk dan melarang ia akan mereka itu dari menuntut. Okey, boleh betul situ ya tak? Kita berarti maka tiada ada faedah.